Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak bawa beberapa isu-isu yang panas. Salah satunya kemungkinan besar PAS bersetuju meletakkan Tun Dr. Mahathir sebagai calon mewakili Perikatan Nasional dan parti PAS di kerusi Parlimen Kemaman. Sebab kita dah nampak dan sangat-sangat jelas dan setiap usaha agung parti PAS pun dah keluarkan kenyataan tidak mustahil Tun Dr. Mahathir dicalonkan di kerusi Parlimen Kemaman. Nampak sangat ada sesuatu PAS bertanggung. Ada perjanjian antara Tun Dr. Mahathir dan juga parti PAS, terutama Hadi Awang. Sebab kita dah nampak dah Hadi Awang dengan Muhyiddin Yassin agak longgar. Hampa nampak tak? Dan kita boleh tengok setiap event-event ataupun majlis-majlis yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin, Hadi Awang tak ada. Dan apa yang Hadi Awang buat, Muhyiddin jarang-jarang sangat nak ada. Jadi, itulah salah satu bab. Dan daripada pihak-pihak pengkhianat daripada Parti Keadilan Rakyat, tiba-tiba pula dah menjemput Datin Seri Wan Azizah. Kenapa tu? Tiba-tiba mereka nak buat satu program, panggil wanita-wanita di dalam Malaysia ni, dan katanya ada 1,000 orang lebih akan hadir. Tiba-tiba pula dah jemput isteri Perdana Menteri. Kenapa tu? Dan aku akan bawa isu juga, isu berkaitan Mak Sabu. Mak Sabu buat hal lagi. Tiba-tiba India dah bersetuju dia nak hantar beras mai kat dalam Malaysia ni. Apa hal? Adakah dengan India hantar beras mai ke Malaysia, adakah harga beras akan turun? Adakah beras-beras import akan dikurangkan harga dia? Ataupun Mak Sabu akan menetapkan harga tetap untuk beras-beras import? Dan untuk bab yang satu lagi, Ketua Menteri Pulau Pinang. Lebih kurang orang cakap Menteri Besar Pulau Pinang. Baru-baru ni ada isu penjualan tanah dekat Pulau Pinang. Lepas tu ramailah orang pakak-pakak petikaikan saham itu, saham pembelian itu. Lepas tu ada beberapa pihak yang tak faham dan keluarkan tuduhan-tuduhan kepada Ketua Menteri, kepada Chow, dan Chow Kong Yew dah berbincang dan keluarkan saman untuk orang yang menuduh. Kalau tak silap aku, dia adalah Ketua Dewan Perniagaan di Pulau Pinang. So, mari kita bersama-sama dengan Iswardi Moni, dia akan memperjelaskan kepada kita. Azmin Ali, kenapa tiba-tiba diam? Tiba-tiba pula ada nak buat satu rancangan bersama Zuraidah Kamarudin. Para pengkhianat ni patut kita perlu terajang buang. Okey, jom kita sama-sama dengan Iswardi Moni. Habis cerita kat situ. Berita baik untuk rakyat Malaysia, terutamanya kerajaan kita telah berjaya menandatangani satu perjanjian dengan negeri India. India luluskan ekspor 170 tan beras putih ke Malaysia. Alhamdulillah, Alhamdulillah. 170 tan, bukan 170 tan. India luluskan ekspor 170,000 tan beras putih ke Malaysia. Kerajaan India pada hari Rabu 18 Oktober, iaitu semalam, telah meluluskan ekspor 170,000 metrik tan beras putih bukan basmati ke Malaysia sebagai tanda persahabatan istimewa antara kedua-dua negara. Keputusan oleh kerajaan India mencerminkan hubungan rapat antara India dan Malaysia serta selaras dengan kedasar berterusan India untuk menyokong usaha-usaha kerajaan negara-negara sahabat dalam memelihara jaminan makanan domestik. Okey. Keputusan untuk membenarkan peruntukan khas beras putih ke Malaysia telah dimaklumkan oleh Menteri Luar India, Dr. S. Jaishankar, kepada Menteri Luar Malaysia, Datuk Seri Dr. Zamri, melalui panggilan telefon pada hari yang sama. Tambahnya, Zamri mengucapkan penghargaan kepada kerajaan India atas sokongan diberikan kepada rakyat Malaysia. Makluman diperlukan untuk kuota ekspor khas beras putih bukan basmati untuk Malaysia telah dikeluarkan oleh Pengarah Direktorat Perdagangan Luar India pada 18 Oktober. Tambahnya, sejak September, pengguna Malaysia menyaksikan kenaikan ketara harga beras putih import ekoran masalah bekalan beras yang dihadapi dunia kerana perubahan iklim selain sekatan ekspor yang dikenakan oleh negara pengekspor utama padi termasuk India. Jadi, kita dapat saksikan, macam saya kata gitu, telur, beras dan sebagainya, kita akan dapat saksikan keadaan akan kembali normal setelah perundingan tersebut berlaku. Namun begitu, diwujudkan Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan. Kan, food security. Dia nama itu keterjaminan makanan. Dan salah satu perkara yang sudah dibincangkan dan sudah difikirkan dan sudah pun hampir nak dilaksanakan adalah di mana kita nanti sudah mula
meninjau untuk tidak lagi bergantung kepada ekspor. Sekarang ini kalau tak silap saya, kita masih bergantung 60% kepada import, bukan ekspor, sorry. Import beras daripada luar negara, daripada Vietnam, daripada Thailand, daripada India dan sebagainya. Jadi selepas ini insya-Allah usaha kerajaan adalah untuk nak menambahkan lagi, terutama sekarang ini penemuan terbaru di mana 5 padi yang boleh dituai 5 kali 2 tahun, 5 kali 2 tahun telah pun dikeluarkan, dan Sarawak mengatakan bahawa mereka telah pun mendapat satu benih daripada Vietnam di mana boleh mengeluarkan, kalau tak silap saya, 3 kali setahun. 3 kali setahun. So maksudnya dalam tempoh 2 tahun 6 kali. So lebih baik daripada 5 kali. Dan Sarawak pun telah mula melihat bagaimana cara untuk menanam sendiri padi tersebut dengan keluasan lebih, kalau tak silap saya, berbelas ribu hektar tanah, mungkin belasan ribu hektar. Yang tu nanti kerajaan Sarawak dah pun announce sebenarnya, dan dalam peringkat kajian dan dalam peringkat pelaksanaan. Jadi so kita boleh saksikan for the next 3 to 5 years insya-Allah, daripada segi beras kita berkemungkinan tidak akan menghadapi shortage sekali lagi setelah kerajaan mengambil inisiatif untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada import beras. Begitu juga dengan masalah telur. Telur juga sekarang ini kerajaan telah pun mengambil inisiatif untuk memastikan bahawa dalam masa setahun dua ini, bukan kebergantungan, kita selama ni memang tak bergantung import kepada telur pun sebenarnya. Import telur kita menghasilkan 120% telur di dalam negara kita, di mana 20 ke 30% itu kita ekspor. Namun begitu disebabkan oleh PKP, disebabkan oleh penutupan negara tempoh hari, maka 120% yang kita buat sejak sebelum 2020 telah berkurangan sehingga hanya menjadi 100%. Meaning to say, kita tak cukup tampung di dalam negara sehingga kita kekurangan. Ini berlaku pada zaman Muhyiddin Yassin. So sekarang ini kita sudah kembali kepada normal, dan insya-Allah dalam setahun dua ini kita akan kembali mengeluarkan telur, negara mengeluarkan telur ayam lebih daripada 100% untuk tujuan ini. Baik. Ramai yang tak tahu tuan-tuan, dalam beberapa hari ini Dewan Perniagaan Pulau Pinang telah menuduh Chow, iaitu Ketua Menteri Pulau Pinang, sebagai tidak cekap dan sebagainya. So hari ini keluar kenyataan, Chow keluarkannya. Saya beberapa hari ini tak nak komen dulu benda ini kan. Dah kita boleh komen. Tuduhan tak cekap Chow saman Ketua Perniagaan Pulau Pinang. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yu berkata keputusan untuk mengambil tindakan terhadap ahli perniagaan Tan Kok Ping dipersetujui sebuah suara dalam mesyuarat Exco. Ketua Menteri Pulau Pinang Chan Kon Yu berkata beliau akan menyaman ahli perniagaan Tan Kok Ping kerana membuat kenyataan berunsur fitnah terhadap beliau semalam. Chow berkata keputusan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Tan dipersetujui sebulat suara dalam mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tan dalam satu sidang media dalam bahasa Mandarin semalam menggelar Chow sebagai tidak cekap, jahil dan tidak tahu malu kerana mengelak soalan mengenai perjanjian jual sebidang tanah industri di Batu Kawan. Bagaimanapun, Chow menepis sindiran Tan itu dan berkata agensi kerajaan negeri yang terlibat dalam perjanjian itu sudah menjawab bagi pihaknya. Dalam satu kenyataan ringkas, Chow berkata Mesyuarat Agung Exco menganggap kenyataan dibuat Tan sebagai mengaibkan dan menjatuhkan maruah Ketua Menteri. Mesyuarat Kerajaan memutuskan supaya tindakan undang-undang perlu diambil terhadap Presiden Kehormat Semua Hidup Dewan Perniagaan Cina Pulau Pinang itu. Tindakan undang-undang ini akan diuruskan peguam untuk tindakan selanjutnya. Pada Selasa lalu, Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang mengumumkan perjanjian tanah seluas 226 hektar itu dibatalkan susulan perubahan pegangan saham dalam UMAC Land kepada pemaju. Okey, so saman tersebut akan berlaku kepada Ketua Dewan Perniagaan Cina di Pulau Pinang ini kerana telah memfitnah berkenaan dengan perjanjian tanah. Yang tu nanti biar mereka settlekan. Detail tu nanti kita akan tengok kemudian bila proceeding isu tu dah bermula. Baik. Dalam kesenyapan, kalau tuan-tuan perasan Azmin macam senyap je Azmin sekarang ni kan. Zuraidah Kamarudin pergi mana? Zuraidah Kamarudin ni macam senyap je dia. Rupanya ada cerita. Kan Zuraidah itu dia keluar daripada Parti Keadilan, kemudian dia melompat masuk ke dalam Bersatu. Kemudian sewaktu dalam kerajaan Bersatu itu, dia lompat masuk ke dalam Parti Bangsa Malaysia, PBM, yang dikotai oleh Larry. Dia masuk dalam PBM yang dikotai oleh Larry. Setelah itu dia dipecat daripada PBM. Setelah dia dipecat daripada PBM, dilihat dia seperti bergentayangan. Bergentayangan kesana kemari, tak ada parti dah tuan-tuan. So tiba-tiba hari ini keluar kenyataan ini.
Zuraidah bersama 19 NGO anjur himpunan 1,000 wanita Melayu. Bekas Naib Presiden PKR Zuraidah Kamarudin mengetahui 19 NGO akan menganjurkan persidangan wanita Melayu pada 28 Oktober. Katanya pihak penganjur akan menyebut bekas Perdana Menteri Mahathir untuk menyampaikan ucapan. Mahathir juga. Kan? Zuraidah berkata walaupun majlis itu diberi nama Himpunan 1,000 Wanita Melayu, namun dia menyangka lebih 1,000 akan hadir. Melalui pernyataan merentas parti, tujuan perhimpunan untuk mendapatkan kata sepakat dalam menangani cabaran ekonomi dan politik semasa, katanya. Kata Zuraidah, penganjur telah menerima kira-kira 1,500 pendaftaran untuk penyertaan ke perhimpunan itu yang akan berlangsung di IDCC Shah Alam dari 8 pagi hingga 5 petang. Wakil daripada 19 NGO di seluruh negara akan berkumpul dan akan ada 10 perwakilan akan membahaskan isu berkaitan politik, ekonomi dan pendidikan mengenai wanita Melayu. Zuraidah berkata antara tokoh yang hadir adalah Prof. Dr. Solehah Yaakob, Pemimpin Bersatu Mas Arianti Samsudin, Pemimpin PAS Nuraidah Saleh dan Haniza Talha. Zuraidah yang juga ditanya jika pemimpin lain daripada parti politik berbeza akan dijemput, termasuk isteri Perdana Menteri Wan Ismail, Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Kita terbuka program ini kepada semua wanita Melayu, katanya. Jadi banyak yang buat pendaftaran secara talian, tak pasti Wan Azizah tengok online atau tidak. Kita mengalu-alukan kedatangan Wan Azizah, the First Lady of Malaysia. Dia yang sebut Anwar tak pernah kata First Lady of Malaysia. First Lady of Malaysia adalah yang Permaisuri Agong. Pada Mei tahun lalu, Zuraidah meninggalkan Bersatu dan menyertai PBM. Kemudian, pada Disember tahun lalu, dia dan 10 ahli dipecat ekoran krisis dalam PBM yang berlegar. Awal tahun ini, Zuraidah dipilih sebagai timbalan Presiden Mufakat Nasional. Pada PRU ke-15, Zuraidah bertanding di atas tiket PBM. Okay. Now, kalau tuan-tuan perasan, sekarang ini, semua kembali kepada Mahathir. Kan semua sekarang ini mula nampak kembali kepada Mahathir. Zuraidah mula nampak kembali kepada Mahathir. Baru-baru ini Mahathir dijemput untuk satu program, ialah program berkaitan dengan politik jugalah. Walaupun dalam keadaan dia macam tu, ada kesian aku tengok kan. Kesian aku tengok, tiba-tiba dia tetap juga dipanggil. Tapi tak ada jadi masalah lah. Kenapa? Dan yang menariknya, PAS dikatakan akan meletakkan Tun Mahathir sebagai sebagai calon di Kemaman. PRK Kemaman semua berhak jadi calon termasuk Dr. M, kata Taqiyuddin. Mana-mana individu termasuklah pada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir berhak menjadi calon Perikatan Nasional PRK Kemaman, kata Setiausaha Agong. Taqiyuddin berkata pucuk pimpinan masih mempertimbangkan perkara itu, termasuk mengekalkan penyandang sebelum ini Cik Alias Ahmad yang menang dengan majoriti 27,000. Semua rakyat Malaysia berhak menjadi calon asalkan rakyat Malaysia. Dia tak kira orang Terengganu atau orang mana sebab dia calon parlimen. Tak semestinya boleh jadi beliau dan boleh jadi orang lain. Belum putuskan lagi, katanya. Taqiyuddin diminta mengulas sama ada Mahathir bakal dipilih calon PN pada PRK Kemaman susulan kabar angin bertiup sebelum ini. Pada PRU 15, Cik Alias menang dengan 27,000. Okey, namun kemenangan tersebut dibatalkan. Nah, kenapa semua beralih kepada Mahathir sekarang ni, tuan-tuan? Kan Zuraidah mula beralih kepada Mahathir, kemudian cerita Mufakat Nasional. Mufakat Nasional ni adalah sepatutnya di antara golongan yang yang PAS pro kepada UMNO, kan, yang nak menarik UMNO yang bersama lagi UMNO yang bersama dengan PAS, itu yang pertama. Kemudian yang mana tak dipersetujui oleh Bersatu. Okey, saya rungkaikan macam ni saya cerakinkan macam ni. Nah, kita kena faham Bersatu tak nak UMNO. Tuntas, habis. Titiknya kat situ. Bersatu tak nak UMNO per se, tak nak UMNO versi Zahid, tak nak. Jadi apa yang mereka nak adalah mereka nak UMNO yang menyebelahi mereka. Termasuklah Hishamuddin Tun Hussein On, the gang lah, yang sekarang ini digantung. Tak dipecat, digantung. Okay? UMNO bijak, kalau dia pecat, dia akan jadi lompat parti. Digantung, tak jadi lompat parti. Kecuali kalau Hishamuddin nak letak jawatan, itu cerita lain. Nah, apa yang berlaku, Zuraidah Kamarudin dikeluarkan daripada Bersatu. Nah, bila dia keluar daripada Bersatu, dia masuk PBM, sekarang bersama dalam Mufakat Nasional. Soalan dia adalah, adakah yang ini geng yang masih bersama dengan Bersatu atau geng yang anti Bersatu? Di dalam Bersatu tu sendiri, ada yang nak Mahathir, ada yang tak nak Mahathir. So, perasan tak tuan-tuan, kenapa PAS yang beria nakkan Mahathir, Tun Mahathir, tetapi bukan Bersatu? Dia naik ke pentas Tun Mahathir, dia bercakap tentang Tun Mahathir naik ke pentas PAS, pakai baju PAS. Hadi yang menyebut tentang Tun Mahathir ini sebegini, sampai siapa yang bertanya soalan tentang memali, maka dia adalah syaitan. Kalau tuan-tuan ingat lah kan. Jadi dalam keadaan itu, kenapa? Nah, kita kena lihat sekarang ini Bersatu ni umpama boyfriend yang sudah
hilang kerja. Kan boyfriend yang dah hilang kerja, dah tak ada duit, dah tak ada pekerjaan. Sebelum ini dia pangkat besar kan, gaji besar, naik kereta besar. Sekarang kereta pun dah nak kena tarik tuan-tuan, 4 bulan tak bayar, RO dah keluar. Umpama macam tu lah, bukan saya kata kereta dia, umpamanya macam tu. So taring tu dah tak ada. Janji-janji manis Perikatan Nasional itu tak nampak. Bersatu itu tak nampak. Jadi akhirnya PAS perlukan kesinambungan untuk nak menang dalam PRU ke-16 akan datang. Mereka tahu mereka dah tak boleh harapkan dana daripada Bersatu. The fund is no longer there. Baru-baru ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, ni saya nak cerita, saya tambah lagi cerita semalam. My Airline tiba-tiba hentikan hentikan operasi. Stranding 100 lebih ribu orang yang dah beli tiket melebihi 20 juta duit. Why? Kenapa? Sebab dia orang dah dapat tahu bahawa ketua dia orang akan ditahan di bawah AMLA. Once dia dapat tahu ketua mereka ditahan di bawah AMLA, the moment dia freeze, dia kena keluarkan duit itu secepat mungkin. Ni maklumat yang saya dapat lah. Betul? Tak betul? Kita akan dengar daripada SPRM nanti. Isunya adalah dia kena keluarkan duit itu secepat mungkin. Kerana once you charge di bawah AMLA, maka akaun semua kena freeze. Jadi ada yang mengaitkan skamer-skamer ini dengan Bersatu, di mana mereka cuci duit. Ada yang kaitkan sedemikian sehingga nama Muhyiddin Yassin terpalit. Dia tahu tak tahu, itu saya letak kat tepi dahulu. Itu kita minum kopi, kita boleh cerita. Tetapi sekarang ini wang yang berlegaran itu, inilah dikatakan company yang cuci duit. Company yang cuci duit. Now sekarang itu dah kena freeze, akaun Bersatu dah kena freeze, menantu Muhyiddin dah kena buru. Ini menantu Muhyiddin adalah key person yang tahu tentang duit. Lari dulu. The moment dia kena tangkap tuan-tuan, pecah tembelang. Goldman Sachs sekarang ni, Roger Ng sudah dipanggil balik. The moment Roger Ng dedahkan segala-galanya, habislah perjanjian yang Roger Ng kata, kalau sekiranya saya dedahkan yang saya tak pernahkan dedahkan sebelum ini, Muhyiddin Yassin akan, bukan Roger Ng cakap, tapi apa orang kata, satu akhbar dari luar negara kata Muhyiddin Yassin akan menghadapi masalah. Now Muhyiddin dan Bersatu di-attack kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah tuan-tuan. Yang merasa panas attack itu adalah PAS. So PAS kata kita kena berlepas diri daripada Bersatu. Kita kena berlepas diri daripada Muhyiddin Yassin. So kita nak turn kepada siapa? So dia lantiklah, jumpalah Tun Mahathir. Tun Mahathir, kita lantik kamu sebagai penasihat kepada 4 negeri. Tuan-tuan ingat tak saya kata bahawa tempoh hari sepatutnya nama Mukris Mahathir naik di Kedah. Kemudian Mukris kata tak jadi. Sebenarnya macam saya kata, perancangannya bukan Mukris. This has never been about Mukris. This has always been about Mahathir. So the offer yang ditawarkan adalah one seat for me to sit in parliament. One seat for me to sit in parliament. Boleh. Nak dapatkan apa yang kamu nak, boleh. Tapi one seat for me to sit in parliament. Jadi itulah keluar cerita yang mengatakan bahawa Mahathir akan bertanding di Kemaman. Bertanding di Kemaman. Nah, kenapa perlukan satu kerusi? Kenapa perlukan satu... Bukan Mahathir nak masuk sangat dalam parlimen pun. Dia pencen Perdana Menteri, pencen Menteri, pencen ahli parlimen. Dah cukup, dah set him for the rest of his life. Yang tinggal kita pun tak tahu berapa lama lagi kan? Enough. But it's never been about that. It's always been about what can dia dapat kalau dia nak bagi sesuatu kepada PAS. Tuan-tuan ingat Tin Melo tu cukup besar ke nak kutip duit? Memanglah 4 tahun lagi nak pilihan raya. No, they have to do it now. Dia orang tahu they are in trouble. Dia PAS tahu dia orang dalam masalah sekarang ini. Sebab itu kenapa kedengaran cerita juga ada di kalangan ahli PAS kata kita kena bersama dengan kerajaan. So they have to explore options. Di mana dia orang tak boleh tidak mesti ada dana. Tuan-tuan ni macam ni. The moment kita dah mula bagi duit kepada orang bawah kita dengan jumlah yang begitu banyak, momen itulah penagih-penagih duit ni, saya panggil mereka penagih-penagih duit, akan mula bertanya, mana lagi? Kat mana lagi? Kamu tak bagi, minta maaf, kami nak buat kerja. Fisabilillah, tak fisabilillah.
So ada di kalangan dalam PAS yang sekarang tak puas hati. Dia kata, kenapa nak bagi kepada Tun Mahathir? Of course pimpinan tak nak bagi tahulah. Cerita ni adalah cerita yang tak didedahkan kepada walaon-walaon kat bawah tu, macam-macam kat bawah tu tak tahu. Tetapi ini peringkat pimpinan. Peringkat pimpinan nak menghadapi PRU perlukan kos yang banyak. Dua PRU, PRU 14 dan PRU 15, dua-duanya ditaja. PRU 14 PAS ditaja oleh UMNO. PRU 15 PAS ditaja oleh Bersatu. PRU 16 nanti. So macam mana kau tahu dia ditaja Is? Tuan-tuan, kita tengok berapa banyak PAS bertanding secara kerusinya di kedua-dua PRU tersebut. Mana dia dapat dana? Mana dia dapat dana? Di negeri yang mereka pegang pun negeri-negeri miskin. Bukan sikit tuan-tuan. We are talking about million. Mungkin puluhan juta. Tuan-tuan tengok dia punya social media, cara dia orang bayar social media. Tengok mana social media dia orang sekarang. Mana social media PAS sekarang? Yang dulu ratus ribu follower. Tak ada. All those are paid. Tuan-tuan nak dapat ratus ribu view, tak ada masalah. All those are paid. Saya TikTok malam ni 1.3k. Yang ni saya tak bayar. Tapi kalau saya nak letak jadi 10k tetap malam pun boleh. Saya bayar je. Ini bukan susah nak naikkan ni. Boleh bayar. Kan? Saya boleh bayar. Tapi saya tak ada duit lah nak bayar. Siapa sponsor kita? Kerajaan tak sponsor saya. Kan? Tak ada orang, tak ada tycoon yang sponsor saya. Tetapi ada orang sponsor. Kan? Jadi kita kena ingat keadaan ini tuan-tuan. Kita kena ingat yang sekarang ini berlaku. Kenapa Zuraidah tiba-tiba muncul sekarang ini? Kenapa PAS tiba-tiba memanggil Mahathir? Yang semua ni kita kena lihat. And they are hoping dana yang Mahathir ada boleh digunakan untuk mereka. Tetapi ni saya nak cerita lah tuan-tuan. Ni saya nak bagi tahulah. Mahathir tak ada dana tu. Ni saya bagi tahu cerita pada orang PAS awal-awal lah Mahathir tak ada dana tu. Korang kena scam je. Mahathir tak ada duit. Tak, saya bukan kata Mahathir tak ada duit. Saya tak kata Mahathir tak ada duit-duit tersebut. Saya bukan kata demikian. Cuma saya kata dia tak ada cara nak bawa masuk duit tu ke dalam negara kita. Tapi PAS dah kena scam. So sebilangan PAS yang tak setuju ni dah kata pada pimpinan, kita dah kena scam. Korang nak percaya ke pada Mahathir ni? Mahathir pernah scam Pakatan Harapan. Pernah scam Bersatu. Bersatu pun tak percaya pada Mahathir dah sekarang. Tiba-tiba PAS nak percaya. Cerita yang dia bawa tuan-tuan. Tun Mahathir ni satu benda yang dia pandai bercerita. Macam saya juga lah. Dia pandai jual minyak tuan-tuan. Kan? Dia pandai jual minyak. Baik. Okey geng, Alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi Moni. So, aku punya hujah, aku punya ulasan berkaitan isu beras yang tajuk mula-mula tadi. Aku mengharapkan untuk yang next, selepas India dah menghantar kepada Malaysia beras-beras import, kita mengharapkan harga-harga beras pun turut menurun, berbeza dan sangat-sangat jauh daripada harga yang sekarang. Sebab harga sekarang ni boleh tahan RM42, RM45. Kalau macam beras kita pergi beli dekat pasar raya besar-besar punya, harga kurang sikit, lebih kurang RM42. Kalau kita pergi beli dekat kedai-kedai runcit, memang sebab kedai runcit pun dia pun bukan ambil banyak. So dia akan ambil sikit-sikit. So apabila dia ambil sikit-sikit, untung dia tak banyak. Dan kedai runcit pun dia tak dapat modal yang murah. So dia, contoh macam dia dapat pun dah RM41.50. Dia hanya untung, takkan dia nak ambil untung 50%. Of course dia akan ambil untung RM1 ataupun RM2. Jadi walaupun beras import, kita mengharapkan lepas ni harga boleh turun lagi dan kerajaan dapat menetapkan pula harga beras import. Sebab sekarang ni memang sangat-sangat terbeban lah. Kalau aku pun kan, sebelum ni kita duk beli pun lebih kurang 20 lebih. Tiba-tiba kita beli 40 lebih. Tapi kita nak buat macam mana? Dah terpaksa beli. Kalau macam kita nak pergi cari beras super tempatan, pada akulah, kalau aku rasa macam buang masa. Aku nak kena pergi ronda kedai ke kedai, aku nak kena pergi pasar raya, aku nak kena pergi sana pergi sini untuk aku nak dapatkan harga yang RM20 lebih. Sebab andai kata aku rasa malas nak pergi cari-cari mata, so aku korbankan tambahkan lagi 20. Sebelum ni harga 26, aku pun tambah lagi berapa belas ringgit untuk aku beli yang harga RM42. Dan aku pun jarang beli, biasanya rumah aku yang beli.
So itulah aku mengharapkan insya-Allah harga beras tak kira lah import ke super tempatan, terutama beras import dapat diturunkan kepada lebih kurang 30 lebih pun pada aku alhamdulillah dah okey. Yang penting stok beras kena ada. Apabila stok beras tu tak ada sebab tu harga melambung. Yang beras super tempatan ni yang dia boleh masih kekal murah, masih kekal RM25 sebabkan dia dapat subsidi. Kerajaan ada letak subsidi kepada setiap kilo beras tu kerajaan letakkan subsidi. So itulah aku mengharapkan insya-Allah kerajaan dapat merancang membuat satu tindakan yang terbaik untuk menampung kos sara hidup yang rakyat tengah alami sekarang ni. Okey, kita mengharapkan Ketua Menteri Pulau Pinang dapat selesaikan dan kita insya-Allah kalau berlaku fitnah silakan teruskan saman dan teruskan ambil tindakan. Kalau boleh saman juta-juta sikit. Tahu-tahu kawan tu Cina gerakkan daripada parti gerakkan. Sebab tu dia attack kawan-kawannya. Sebab majoriti sehinggakan seseorang tu dia boleh saman kepada seseorang tu biasanya orang yang disaman tu dia tak faham. Salah satunya dia tak faham apa yang di sebalik, macam mana kejadian, macam mana perancangan. Dia hanya jadi orang tepi, dia pun duduk dengar-dengar aja. So dia pula ramai orang kenal, so dia keluarkan kenyataan, tahu-tahu kenyataan dia itu salah, sebab tu dia kena saman. So, kita harapkan dapat selesaikan dengan semudah-mudahnya. Okey, aku nak bawa pi yang untuk kes Azmin Ali dan juga Zuraidah ni. Geng pengkhianat ni, kalau hang pernah khianat seseorang, hang buatlah apa pun, akan orang cop hang sebagai pengkhianat. Dan hang kena ingat, walaupun hang dah minta maaf, hang dah memohon maaf merayu-rayu, tapi apabila hang pernah khianat sekali, orang akan ingat khianat tu. Hang buatlah apa pun tetap orang geram kat hang. Sebab pengkhianat ni dia akan dikhianati, dan pengkhianat ni tak boleh ada di dalam jemaah kita. Pengkhianat tak boleh ada di dalam kumpulan kita. Agak-agak hampa Datin Seri Wat Azizah nak pi ke? Mustahil. Tara mana depa hina Datin Seri Wan Azizah, depa cerca dah, depa maki dah, malah dekat atas pentas-pentas politik. Tara mana depa hentam ke keluarga Anwar Ibrahim ni. Kalau aku tobat lahong aku tak pi. Tapi apa yang aku nampak, pihak-pihak pengkhianat ni, pihak-pihak yang dulu depa dapat tempat, depa dapat kedudukan, depa sekarang ni usaha depa nak berbaik kembali dengan pihak kerajaan. Tambah-tambah dulu kawan baik, kawan rapat, tiba-tiba dia khianat, depa dah menjadi musuh. Tiba-tiba bila dia dah tak ada income, tak ada duit, gaji pun tak ada, apa pun tak ada, terpaksa buat baik, terpaksa tebal muka ni. Untuk apa? Untuk nak buat baik-baik, mana nak tahu nanti permohonan dimaafkan ataupun apa-apa aja, boleh dapat balik tempat di dalam parti ke, boleh masuk parti dia balik ke, ataupun boleh jadi serpihan kepada kerajaan ke. Untung juga tu kan. So itulah, baru ni pun aku ada buat video geng-geng pengkhianat, geng-geng yang pernah khianat, jangan sesekali terima depa kembali. Kalau depa daripada Parti Perikatan Nasional, daripada Parti Persatukan, Parti PAS ke, ataupun daripada parti-parti mana depa pernah khianat kita, jangan sesekali menerima rayuan puak-puak, sebab depa dah pernah khianat, depa akan khianat kali kedua. Memang itu dia dah jadi tabiat dia. Dan walaupun dia merayu-rayu ataupun dia dah masuk ke dalam parti yang depa pernah khianat, jangan sesekali dulang depa, jangan sesekali junjung depa, jangan sesekali meraih depa punya rayuan itu. Dia tak kira lah depa ni pimpinan parti ke, ataupun depa ni siapa-siapa, ataupun ahli, ataupun bekas pengundi. Kalau depa baru mai duduk di dalam parti kita, jangan kita ni duk meraikan depa. Ini pihak aku daripada Parti PKR, tambah-tambah daripada UMNO, dah berapa ribu pimpinan-pimpinan ni duk khianat UMNO, dan tiba-tiba cuba hampa tengok ada berapa ramai yang dah comeback kembali kepada UMNO. Jadi itulah, ingatlah pesanan ini. Dan hak yang terakhir, yang Tun Dr. Mahathir insya-Allah kemungkinan besar akan bertanding dekat kerusi kemaman mewakili parti PAS. Mungkin akan pakai logo PAS. Why? Sebab apa? Sebab apa? Money, fulus. Dekat mana lagi dia nak bergantung, kalau aku nak tanya. Sebab Muhyiddin Yassin sekarang di attack, dia sentiasa diperhatikan. Of course, kemungkinan besar SPRM
hantar spy, suruh perhatikan Muhyiddin Yassin. Dia pergi ke mana-mana pun, sila perhatikan. Sebab sekarang ni, dia hanya menjadi Perdana Menteri 17 bulan, geng. Bukannya 9 tahun, bukannya 33 bulan, bukannya 5 tahun. Ni 17 bulan saja, bilion ringgit yang dibelanjakan. Dan cuba hamba tengok pembelian vaksin saja, bilion. Dan kena ingat, di dalam sidang parlimen, dia tanya, ke mana pergi komisen, kalau tak silap aku 500 juta ringgit komisen yang pembelian vaksin tau, 500 juta ringgit di dalam sidang parlimen tahun lepas. Waktu musim PKP ni, ahli parlimen tanya, ni komisen ni siapa dapat, pi ke mana, tak dijawab soalan tu. Jadi of course depa memang depa ada dana, dan seperti mana tadi Iswadi cakap, My Airline pun ada terkait dengan Muhyiddin Yassin. Kita kena ingat, kalau Mahathir dicalonkan sekali lagi dekat Parlimen Kemaman, kalau depa kalah, of course depa dah nampak rakyat dah mula menolak depa. So apa lagi yang depa akan mainkan? Depa akan mainkan isu perkauman dan isu agama. Sengaja dok nak tunjuk, mengatakan Malaysia ni terancam, Malaysia ni bangsa Melayu tergadai, segalanya depa akan mainkan. Untuk apa? Untuk depa nak tunjuk kata depa lah terpaling Melayu dan depa lah terpaling Islam. Jadi itulah kita boleh tengok kebertanggungan PAS ni, hadiah wang ni terhadap Muhyiddin dah kurang. Tambah-tambah 40 juta duit di dalam akaun Parti Bersatu dah dibekukan, geng. Dah dibekukan oleh SPRM. So Parti Bersatu di dalam akaun parti dah semua dah kena beku. Kecuali akaun-akaun bank di setiap bahagian-bahagian Parti Bersatu di dalam Malaysia ni. Dan aku syorkan sangat SPRM selepas kantoi makin kantoi, siasatlah sehingga akaun-akaun Perikatan Nasional, tak kira lah akaun PAS ke akaun manakah, tengok duit-duit yang masuk. Dan jangan lupa cari pimpinan-pimpinan di setiap parlimen, tengok duit masuk ke dalam akaun parti mereka. Tengok duit tu puluhan ribu, ratusan ribu, juta tu mai daripada mana, dan pergi cari orang yang masukkan, dan pergi cari akaun bank yang masukkan ke dalam akaun tu. Tengok dia ni siapa dia sebenarnya. Okey, terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Jangan jadi walaun, buka minda, buka otak, ambil tahu, banyakkan membaca dan fikir demi masa depan negara kita ni. Kita perlu hapuskan rasuah, kita perlu hapuskan penyakau, kita perlu hapuskan salah guna kuasa. So alhamdulillah, syukran, jumpa lagi untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.